Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu, dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu, walau sedar aku milik-Mu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Ku sering berjanji depan-Mu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis kerana-Mu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alba, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Alhamdulillah kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama. Bersama saya Ustaz Hadi dari Izin Ngaji, dan insya-Allah kita berada dalam slot sharing tajwid dalam episod 197 untuk hari ini, tuan-tuan dan puan. Baik, jadi bagaimana keadaan tuan-tuan dan puan pada pagi ini? Alhamdulillah. Kalau saya setakat ni okey-okey je. Alhamdulillah pagi ni hidung pun okey. Semalam macam tak okey kan. Hari ni Alhamdulillah okey. So diharapkan tuan-puan pun dalam keadaan yang ceria, baik-baik sahaja, ya. Dan yang mungkin ada yang kurang sihat pada pagi ini, so sama-sama kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu taala dan sekaligus memohon agar kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan dan puan boleh update lah di ruangan komen tu. Cantik baju ustaz. Ni baju batik. Baju Deepavali. Macam corak Deepavali tak adalah. Saya pernah pakai lah baju ni. Bukan sempena Deepavali sebab hari Khamis. Walaupun kita work from home, tapi kita tetap semangat batik pada hari Khamis, tuan-puan. InsyaAllah. Okey, jadi nampaknya semua okey sahaja. Semua kata sihat ni. Alhamdulillah. Jadi apa pun tidak kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat iman dan Islam yang dibekalkan kepada kita sehingga hari ini, sehingga pagi ini, sehingga saat ini, tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah kita bersama berhimpun untuk sama-sama memantapkan lagi pembacaan Al-Quran kita, dan insya-Allah mungkin sejak beberapa pertemuan kita ni, saya yakin tuan-puan mesti dah ada satu perkembangan yang agak baik sekarang, ya. Bukanlah asbab sebab saya mengajar ke apa, tidak. Mungkin asbab usaha tuan-puan itu sendiri, kan. Asbab tuan-puan usaha, puan betul-betul, tuan-puan betul-betul minat, meletakkan satu semangat yang orang kata apa, tak ada pada orang lain lah, kan. Jadi mungkin disebabkan itu, maka Allah kurniakan kefahaman tu, al-fahmu. Allah kurniakan al-fahmu kepada tuan-tuan dan puan. Jadi kalau ditanya ni, kalau ditanya tuan-tuan dan puan, apa nama? Tentang apa yang kita dah belajar selama ni, ataupun yang tuan-puan dapat daripada guru-guru sebelum ni, sepastinya tuan-puan boleh jawab dengan baik, betul tak? Kalau kita bandingkanlah tuan-puan macam mana pertemuan kita di awal dulu, sampailah sekarang ni. Bila saya kupaskan tentang hukum-hukum tajwid tu, tuan-puan pun dah boleh tulis dengan sendiri. Soalan-soalan yang saya ajukan tu, tuan-puan boleh jawab dah. Tuan-puan nampak tak? Saya kalau di mata saya nampaklah perkembangan itu. Kalau di mata tuan-puan, wallahualam saya tak pasti macam mana penilaiannya. Cuma kalau penilaian di mata saya ni, alhamdulillah so far nampaklah perubahan itu. Makin cekap, orang kata, makin cekap. Bila ditanya-tanya tu, tuan-puan boleh jawab dengan baik. Boleh jawab dengan baik. So semua pun dah mula berani menulis, kan. Kalau sebelum ni mungkin takut-takut nak teka-teka, tapi sekarang ni jawab tu dengan penuh confident dah. Betul ke tak betul saya cakap ni? Ke lari. Ya tuan-puan, insya-Allah. So saya doakan tuan-puan kekal istiqamah, insya-Allah. Ya, sebab kita ni manusia ni pastinya datang dan pergi. Okey, sampai satu tahap tuan-puan, bila tuan-puan dah mahir nanti, percayalah, tuan-puan akan ada haluan sendiri. Mungkin ada yang dah pergi mengajar dan sebagainya. Ada yang akan cuba masuk ke langkah ataupun dalam mana tahu kok habis ni tuan-puan dah melangkah dalam cabang qiraat pula, mana tahu lepas ni, kan. Maksudnya dah tak ada dah dengan saya. So itu fitrah lah. Macam kat sekolah tuan-puan, kan. Bila habis tingkatan 1 sampai 5, lepas tu terpisah lah guru dengan pelajar-pelajar ni.
Sebab apa? Sebab pelajar-pelajar ni akan pergi kepada satu tingkatan ataupun satu cabang yang lain. Jadi kita pun macam itulah, tuan-puan. Sampai satu tahap nanti adalah nama-nama yang dalam live ni mungkin yang rajin komen tiap-tiap hari, mungkin sampai satu tahap mereka juga dah tak ada. Bukan tak ada mana, masih ada, cuma mungkin dah ada haluan masing-masing. Jadi apa pun, walaupun begitu, insya-Allah saya doakan agar semua berjaya dunia akhirat dan teruskan perjuangan dalam menuntut ilmu ni. Ilmu di dunia ni terlalu luas, tuan-puan. Kan? Ilmu dunia, ilmu akhirat ni terlalu luas. So, ambil lah, insya-Allah. Kenapa Ustaz tiba-tiba sebut macam ni? Mesti ada tertanya-tanya kan? Tak adalah. Sebab masuk bulan November ni kita dah masuk hujung tahun, tuan-puan. Saya pun sekarang ni sedang menghadapi itulah pelajar-pelajar saya yang dah stop dan sebagainya. Ini yang saya lalui sekarang untuk kelas-kelas saya yang sebelum ni. Jadi itulah nak cerita hakikatnya. Nak cerita hakikatnya. InsyaAllah. Tapi kalau tuan-puan boleh stay dengan saya buat selama-lamanya, cewah. Alhamdulillah. Kan dalam sharing tajwid ni lah. Dia macam seminar lah, tuan-puan. Seminar. Ada orang dia boleh ikut berulang-ulang. Sampai satu tahap dia takkan ikut dah. Dia macam tu. Makin lama makin akan ada gap tu. Jarak. Dan masing-masing pun ada haluan dia. Ni saya cerita ni bukan nak kata benda tu tak boleh. Saya nak cerita tentang hakikat dan fitrah. Kepastian yang sepastinya akan berlaku. Gitu. InsyaAllah. Moga silaturahim terus berkekalan. InsyaAllah. Harap-harap Ustaz ingat pada kami. Saya ada je kat sini dalam platform ni, insyaAllah. Jika diizinkan Allah SWT, saya kekal je di sini. Kan? Boleh nah? InsyaAllah. Fitrah tu biasalah datang dan pergi. Cuma nanti janganlah tak kenal saya pula kan. Dah kat luar nanti jumpa ke, janganlah buat-buat tak kenal pula kan. Bolehlah bertegur siapa insya-Allah. Sekarang kan dah tak PKP. Okey, baik tuan-tuan puan, insya-Allah berapa ramai yang dah bersama kita ni pagi ni. Jangan lupa bantu saya teruskan share dahulu kita punya live pagi ni. Boleh tuan-puan? Teruskan share dahulu. InsyaAllah. So, jom kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita teruskan dengan istighfar kita insya-Allah macam biasa. Baik. Ready semua? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya.
أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, dah selesai untuk bacaan pembuka dan bacaan istighfar kita ya. InsyaAllah. Apa hal tu? Mohon Ustaz jangan tinggalkan kami. InsyaAllah. Saya tak ada. Saya ada je kat sini tuan-puan. Saya sebut tadi tu tuan-puan nanti. Sebab fitrahnya begitu. Selepas ni bila ada kelas bersemuka, Ustaz lagi busy masuk kelas. Tak adalah. Sebenarnya kami dah tak ada dah kelas offline, tuan-puan. Sajalah nak cerita. Kita dalam fasa untuk tukar, nak convert kepada fully online sebenarnya sekarang ni. Tuan-puan jangan fikir apa-apa Saya cerita tadi tu saja, beritahu cerita tentang hakikat kehidupan ni begitu, datang dan pergi, datang dan pergi. Sebenarnya saya cerita ni sebab saya punya ada pelajar saya 5 orang. Serentak saya dapat makluman ada orang dah berhenti kan. Semalam tu saya saja cerita tu. Lama saya dengan dia orang, bertahun juga. Kan, tapi orang kata dah sampai masa. Kan, dah sampai masa. So itulah saya saja share pagi ni kepada tuan-puan. Memang itu yang akan berlaku. Kita tak boleh nak, maksudnya benda tu memang tetap akan berlaku dan kita tak ada hak untuk menghalang pun. Betul tak? Gitu. Itu je saya cerita, tak ada apa pun. Okey. Okey, baik, jom. Untuk pagi ni tuan-puan, kita nak sambung bacaan kita ayat 88. Kita nak sambung ayat 88 sehingga ayat 91. Jadi insya-Allah siapa yang dah bedah siap-siap tu, bolehlah kita semak bersama ya. Alright. Hari ni hari menyedihkan. Hai. Apa keheh tu? Dia orang dah khatam ke Ustaz? Ada yang dah, ada yang belum. Dia macam tu lah. Ada yang berjaya menghabis ke garisan penamat, ada yang tidak.
Sebab tu kadang-kadang dalam bicara kita ni hati-hatilah. Maksudnya jangan mengeluarkan ayat yang nampak macam betul-betul takkan ada perubahan. Kadang-kadang takut juga kan. Tapi biasalah. Sebab itu niat kita yang sekarang ni mungkinlah betul begitu. Cuma sampai satu tahap mungkin diuji dengan pelbagai ujian sampai kita terpaksa buat satu keputusan yang agak berat kan. Itulah fitrah hidup macam tu lah tuan-puan. Tak ada apa pun. Baik, jom. Hari yang menyedihkan. Apa tu? Tak ada apa lah. Saya cerita je tuan-puan. Tengok ni saya gelak senyum je. Tak ada apa pun. Biasalah. Normal benda tu. Baik, jom. Dah sedia semua? Boleh tuliskan di ruangan komen. Saya sedia. InsyaAllah. Kita nak sambung. Kita nak baca ayat 88 hingga 91. Khalidina fiha. Boleh? Baik, kalau semua sudah bersedia, insya-Allah lumrah kehidupan. Puan Azizah dia tahulah, dia cikgu. Kan, dah biasa dah pindah rendah sana sini, berpisah dengan pelajar, biasalah tu. Okey. Baik, semua dah sedia? Jom kita mulakan insya-Allah. Betulkan niat masing-masing, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan fokus pada huruf-huruf yang kita nak sebut ni. Pastikan kita lontarkan sehabis baik. Kita masukkan semua ilmu-ilmu yang kita dah pernah belajar sebelum-sebelum ni. Boleh ke? InsyaAllah. Jom kita mulakan. Tes. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik, selesai sudah bacaan kita sama-sama nahwan. Masya Allah, tahu dah ya? Nampak
Dahsyat tak tuan-puan? Kalau sebelum ni hukum hakam kan, macam pening-pening, lepas tu sekarang pun dah ada improvement, perubahan. Bahkan boleh kesan lagi nama-nama lagu. Masya Allah. Tabarakallah. Barakallahu fikum. Okey. Dah boleh kesan kan. Oh, tadi ni lagu Nahwan, ni lagu Bayati, bla bla bla, sekian-sekian. Baik, alhamdulillah. Terbaik, pencapaian yang sangat positif lah. Bagus tu. Jom kita terus pada sesi bedah. Sesi bedah membedah ayat 88 kita mulakan insya-Allah. Ready semua? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Baik. Khalidi. Untuk huruf kha tuan-tuan kita akan baca dengan tebal kat sini dan mad asli 2 harakat. Kha, bunyi dia kha lidi. Untuk di pun sama, kita baca 2 harakat mad asli. Okey. Di mad asli. Nafiha, fi pun mad asli. Ha pun sama mad asli. La pun sama mad asli. Berderet ni tuan-tuan, mad asli. Kan? Khalidi nafiha la. Seterusnya yukhaffafu. Yukhaffafu. Untuk huruf kha sekali lagi kita tebalkan sebutan dia yukha. Kemudian ada fa bersabdu. Yukhaffafu an. Nun mati bertemu ha, hukumnya izhar halqi. Kita jelaskan sebutan nun mati apabila bertemu dengan ha, huruf halqiyah, huruf halqum. Boleh? Anhu. Anhu. Bila kata jelas ni, jelaskan makhraj dan sifat. Ingat tu. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul hu. Ha simpul macam biasa. Mul ni alif lam qamariyah. ALQ. Azabu wala. Untuk zal kita kena keluarkan hujung lidah tuan-puan, ya. Sebab itu makhraj dia. Dan dalam masa yang sama panjangkan 2 harakat. Mak asli lah. Bu wala. La pun mak asli. Hum. Mim mati bertemu ya ni izhar syafawi. Mim mati bertemu ya. Jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim. Tu dia. Nun mati bertemu dha. Yudha. Yudha. Baik, nun mati bertemu dha. Pertama, dha ni bersifat tebal, kan? Huruf dha bersifat tebal. Kemudian apa yang kita faham, dengung pun kena tebal. Betul lah tu. Cuma pastikan bila kita nak sorok ataupun nak sembunyikan nun, kan ni hukum ikhfa kan. Bila kita nak sembunyikan nun tu, kita sembunyi, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Bunyi makhraj nun tu dah tak ada sebab dah disembunyi. Itulah nama ikhfa kan. Yudha. Kita bersedia untuk menyebut huruf dha. Kita bersedia untuk menyebut huruf dha. Baik, makhraj bagi huruf dha kat mana? Hujung lidah dikeluarkan sedikit kan, di antara gigi kacip kita lah, atas dan bawah ni. Jadi tuan-tuan dan puan, dengung kat sini dia dalam keadaan yang tebal. Dan kalau cerita martabat, ianya berada pada martabat pertengahan lah. Awsat. Yudha. Yunzarun. Dapat tak? Walahum yunzar. Yang paling penting waktu nak sebut dha tu, kita keluarkan hujung lidah. Waktu tengah dengung tu jangan keluar lagi. Kalau tidak jadi idgham tu. Kan? Jangan keluar hujung lidah lagi. Waktu nak sebut dha, waktu sembunyi tu dha tak perlu disebut lagi, ataupun jangan keluarkan hujung lidah lagi. Yudha. Bila nak sebut dha baru keluarkan hujung lidah. Boleh? Terbaik.
Kemudian run, ra baris depan tebal lah sebab berbaris hadapan kan. Kemudian yang run ni ma'arid lis sukun, M-A-L. Kita boleh baca dengan 3 wajah, sama ada 2, 4 ataupun 6. Macam biasalah. Baik. Kemudian sambung ayat 89. Illallazina tabu. Illa. Asalnya la ni memang mak asli, cuma disebabkan dia bertemu dengan sukun selepasnya. Lam ni kan ada 2. Kalau ikut dari segi ilmu saraf tak silap saya, lam ni. Jadi ataupun kita kata bertemu dengan sabdu lah, maka gugurlah bunyi mat ni. Sebab apa? Adanya iltiqa' sakinain. Jadi cara nak baca dia, kita loncat terus. Illallazi. So kat sini kita nak sebut alif lam syamsiah pun tak ada masalah. Memang ada yang tak menerima ini sebagai alif lam syamsiah, tapi sebenarnya setakat bahan sumber kajian saya ataupun bacaan saya ni, tak adalah kajian pun. Baca je, buka buku tengok-tengok. Ada yang mengatakan ia alif lam syamsiah, ada juga yang menolak. Dia disebut satu nama yang khusus, disebut alif lam mausul. Alif lam mausul. Tapi sebenarnya dia dalam kategori alif lam syamsiah juga. Okey, itu istilah saja. Baik. Kemudian Z kita baca 2 harakat. Mak asli. Z kita baca mak asli 2 harakat. Natabu, ta mak asli, bu pun mak asli. M-A. Mim. Nun mati bertemu ba ni hukumnya iqlab. Nun mati bertemu ba hukumnya iqlab. IQL. Tuan-puan nak tulis penuh pun tak apa, tak ada masalah. Baik, nun mati bertemu ba ni. Jadi untuk hukum iqlab ni dia senang kan tuan-puan? Betul tak? Senang nak kenal lah. Senang nak kenal sebab ada ni. Ada mim kecil ni. Jadi ada je mim yang Robi ni. Ada je mim yang macam ini. So tuan-puan kena tahulah bahawa kita kena baca dengan bunyi mim tu. Tak ada lagi bunyi nun. Nun ni dah tak ada bunyi lah. Kita baca macam mana? Illallazina tabu min ba'di. Dengung 2 harakat, confirm. Kemudian kita nak bunyikan mim tu pun ada cara dia lah, iaitu dengan menutup bibir bersahaja. Lemahkan pegangan di antara 2 bibir. Lemahkan pegangan di antara 2 bibir. Mim. Dia takkan jadi kamil, dia takkan jadi sempurna seperti wajibul gunnah. Itu je. Untuk membezakan bunyi iqlab dengan wajibul gunnah pada mim. Jelas tutup bibir bersahaja. Ni biasa dah dengar saya sebut ni kan. Kemudian huruf ain tuan-puan. Huruf ain ni ingat bila kita matikan dia jangan tahan suara. Mim ba. Bunyi-bunyi tertarik tu, bunyi terkejut tu. Elakkan. So alihkan suara sedikit. Mim ba'di zalika. Mim ba'di. Dapat tak? Huruf ain yang bersifat tawassut, iaitu suara yang tidak tertahan dan suara yang tidak mengalir. Boleh. Seterusnya zalika. Untuk huruf zal, kita keluarkan sedikit hujung lidah kita, sikit je hujung lidah, kemudian panjangkan 2 harakat asli. Lika. Untuk huruf kaf baris atas dan dalam ni macam biasalah, bukan huruf hamzah tapi kepala huruf kaf. Mim ba'di zalika wa aslahu sebut hamzah dulu. Jelaskan sebutan hamzah dulu, kemudian baru matikan sad. Jadi sad ni dia bersifat tebal. Cuma hati-hati tuan-puan jangan sampai kita memuncungkan bibir. Zalika wa elak kan. Sebab huruf sad ni kalau kita muncung memanglah nampak macam jadi tebalnya tu.
kan. Tapi kalau boleh elakkan. Min ba'di dzalika wa aslahu wa as dia tebal wa as, tapi dia bukan wa as, nanti dia jadi bunyi os. Wa as beza kan kalau kita muncung bibir tu. Jadi pastikan kita hati-hati ketika menyebut huruf-huruf yang bersifat tebal ni. Baik, seterusnya selamat datang yang baru masuk dan yang memberi star, alhamdulillah, jazakillah. Teruskan share tuan-tuan dan puan yang baru hadir, yang baru masuk, teruskan untuk share, bantu saya share, boleh? Baik, kita sambung lagi. Wa aslahu, untuk hu kita pedaskanlah. Untuk ha ni istilah kita, orang Melayu kita ha pedas kan. Wa aslahu, apa yang berlaku ketika kita sebut huruf ha pedas ni, kita punya bahagian ni injak suara, lisanul mizmar. Okey, bahagian injak suara kita ni dihimpitkan ataupun disempitkan pada bahagian dinding kerongkong tu. Sebab tu bila kita sebut ha, dia macam tertarik sikit bunyi dia. Ha kan, yang istilah pedas tu datang je kat situ lah. Ha. Wa aslahu, kalau ain dia tarik dalam lagi. Itu untuk huruf ain kan. Kan dia sama makhraj dengan huruf ha di bahagian ni. Wasatil halqa, di bahagian tengah halkum. Baik, clear ke? Wa aslahu, dan di sini huruf ziyadah kita tak perlu baca. Huruf ziyadah ni tak perlu baca ya, abaikan. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Wa aslahu fa in nun bersabdu wajibul gunnah. Nun bersabdu wajibul gunnah, kemudian kalimah Allah kita baca tebal. WG kemudian tebal. Fa inna, ingat bunyi na dulu baru tebal lam. Fa inna allaha nallaha. Kalau kita bawa nun tu tebal sekali, dia jadi fa inna Allah nallah. Jadi ada beza kat situ. Walaupun bezanya tak ketara sangat, tapi tetap ada perbezaannya. So hati-hati. Kemudian huruf ha macam biasa satu harakat, ghafurur ra. Baik, untuk ghain kita kena tebalkan. Huruf ghain isti'la kan, kena tebal, angkat pangkal lidah kita. Kemudian fu kita baca mat asli dua harakat. Kemudian tanwin bertemu ra. Apa hukum dia? Idgham bighair gunnah. Tanpa dengung. Ataupun biasa nama kita dengar tu idgham bila gunnah kan. Idgham bila gunnah. Idgham maksudnya memasukkan. Masukkan bunyi tanwin ra ni, masukkan ke dalam ra juga. Jadi tanwin bertemu dengan ra ni hukumnya idgham bila gunnah. Idgham masuk, bila gunnah maksudnya tanpa dengung. Masuk tanpa dengung. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Ghafurur ra. Dapat? Dan dua-dua bunyi ni, ru dengan ra ni tebal. Sebab satu tu baris depan, satu lagi baris atas. Ru ra. Kalau kita nipiskan, dia jadi lemah lah bunyi dia. Ghafurur rahim. Lepas tu huruf ha pun silap-silap boleh terabai sekali kan. Ghafurur ra. Nampak kurang kemas lah. Jadi kita sempurnakan sifat dia. Ghafurur rahim. Ghafurur ra. Kemudian kat sini ha pedas. Hi. Dan hujung sekali ni ma'arik li sukun lah. 246. Ini IBL, idgham bila gunnah. Boleh. Baik, habis ayat 89. Kita sambung lagi. Innal ladzina kafaru. Nun bersabdu. Kemudian lam bersabdu.
Kat sini wajibul gunnah, kat sini alif lam syamsiyah. Innal ladzina kafaru, zi dua harakat ma asli. Nakafaru, ru ma asli. Ba'da imanihim, ba'da huruf ain, ba'da huruf ain matikan ain tu, dan jangan tahan suara dan jangan lepas suara. Ba'da dia tengah-tengah je kan, bersifat tawassut. Ba'da imanihim. Okey, huruf ain selesai. Daima, i dua harakat, ma dua harakat. Mim mati bertemu sa, izhar, jelaskan sebutan mim. Okey, mim yang ada sukun kan, so jelaskan. Isaac S, izharu syafawi. I ni mat badal, MB. Ma mat asli. Jelas. Imanihim thum. Baik, huruf sa kita keluarkan sedikit hujung lidah. Keluarkan sedikit hujung lidah. Thumma. Mim bersabdu pula kita kena dengungkan. Wajibul gunnah. Wajib kita dengung. Kadar 2 harakat lah. Okey. Kemudian mazdadu. Untuk huruf zai pula, kita jangan keluarkan hujung lidah. Tak perlu. Sebab makhraj bagi huruf zai ni, hujung lidah berada di belakang gigi sebelah bawah. Boleh. Jadi bunyinya mazda, maz. Dan bersifat rakhawah. Huruf zai ni mengalir. Kan? Dan dia bunyi tajam di hujung tu, disebut sebagai safir. Kalau ada yang tak clear apa maksud safir dan sebagainya tu, masih lagi orang tak apa, kelabu-kelabu lagi kan dengar tu, tak apa, insyaAllah nanti dalam seminar sifat huruf hujung November nanti saya akan kongsikan pada tuan-puan apa itu safir kan. Ianya adalah sifat hiasan ataupun sifat tunggal yang ada pada huruf zai, juga pada sin, juga pada huruf sad, iaitu bunyi desir yang tajam. Tu. Orang kata bunyi lebah Mazda, Mazdadu. Nampak? Jadi kat situlah berlakunya safir, kat situlah berlakunya rakhawah. Rakhawah apa dia? Suara yang mengalir. Boleh tuan-puan Baik, kita sambung. Da dengan du, dadu. 2 harakat, mat asli. Mat asli. Okey. Kufra. Baik, kalau kita nak berhenti pada ra tu dia jadi ma'iwat. Kufra. Kalau tak berhenti, kalau kita sambung dia akan jadi idgham bila gunnah. IBL, idgham bila gunnah. Sama macam kat atas tadi. Atas tadi tanwin bertemu ra kan. Yang ni tanwin bertemu lam. Huruf idgham bila gunnah kan memang ada 2 je. Lam dengan ra kan. Lori. 2. Sikatan dia selalu saya sebut pada student saya, pelajar-pelajar saya kata hafal lori lah. Lori ke lari ke. Kan. Baik. Kufral. Lan tuqbala. Nun mati bertemu ta. Hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa ni maksudnya apa? Sembunyi. Hakiki. Sebenar-benarnya. Maknanya hilanglah makhraj bagi huruf nun. Yang tinggal hanya apa? Sifat dengungnya sahaja. Lan tu. Kalau asal bunyi lan kan? Lan tu. Itu nampaklah bunyi zahir dia. Jelas tu. Lan tu. Dapat tak? Dapat ikut? Dan kat sini martabat dia a'la, martabat yang tertinggi, sebab makhraj nun mati dengan ta tu dia hampir jadi senang nak buat. Lan tuqbala.
Baik, untuk huruf qaf pula kita kena matikan macam biasalah sebab dia memang mati kan. Dan adanya lantunan kat sini iaitu qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah sughra. Lantunan yang kecil ataupun kita kata lantunan yang lemah. Lan tuqbala taubatuhum bala tau bacaan lin. Waw yang mati sebelumnya baris atas. Itu ciri-ciri lin lah. Kan waw lin. Dia hanya pada huruf waw dan ya sahaja. Dan sebelumnya berbaris atas. Batuhum. Mim mati bertemu waw. Hukumnya izhar syafawi. IZS. Mim yang ada simbol sukun sepastinya izhar lah. Jelaskan makhraj dan sifat bagi mim. Kemudian wa'u. Baik. Untuk hamzah pada depan ni bunyinya u kan. Dan sememangnya dibaca satu harakat sahaja. Dan waw ni yang ada bulat kat atas dia kita abaikan. Inilah yang dinamakan harfuz ziyadah. Huruf tambahan. Apa maksud harfuz ziyadah? Huruf tambahan. Waw ziyadah. Boleh juga nak sebut waw ziyadah, waw tambahan. Apa makna tambahan di sini? Iaitu penambahan pada penulisan tetapi tidak ada pada bacaan. Jadi jangan confuse kok kita ingat dia waw mat kan. Yalah sebelum dia pada depan hamzah tu, cuba tengok. Kan kat sini. Jadi bimbang-bimbang keliru. Jadi tengok pada ni, ada simbol ni. Simbol ni dipanggil sifrun mustadir. Sifrun mustadir. Bentuk bulat kosong. Sifrun ni maksudnya kosong. Mustadir, bulat. Okey, bulat yang kosong. Dia ada bulat yang memanjang. Okey. Jelas ke? Ni dalam seminar dia cerita juga ni. Bukan seminar sifat huruf lah. Ini dalam seminar easy tajwid. Kita ada cerita, kita ada bincang tentang sifrun mustadir, sifrun mustatil. Okey. Apapun kedua-dua tu digelar sebagai huruf ziyadah. Cuma dia ada dia ada pecahan dia lagi lah. Ada banyak istilah. Huruf ziyadah hakiki, huruf ziyadah ghairu hakiki. Banyak istilah-istilah dia. Cuma apa yang kita faham, huruf ziyadah ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Khalas. Selesai. Okey. Baik, seterusnya. Jelas Ustaz. Masya-Allah Ustaz Ahmad Zamzam ni. Tok guru pada sini ha. Terbaik Ustaz. Barakallah. Baik, seterusnya ulaika. Di sini berlakunya pertemuan huruf mad. Huruf mad dengan huruf hamzah dalam satu kalimah, tuan-tuan dan puan. Jadi kita akan baca dengan kadar berapa harakat di sini. Pertama dari sudut hukum mad wajib muttasil lah. Mad wajib muttasil. MWM. Okey, mad wajib muttasil. Kadarnya 8 ataupun 5 harakat. Itu standard yang kita belajar kan. Wa ulaika. Baik, untuk huruf kaf di sini dalam ni kepala huruf kaf ya. Bukan huruf hamzah. Ika humuddallun. Humu. Ha. Biasa kita sebut ha simpul macam biasa. Kemudian alif lam syamsiyah kat sini. ALS. Baik, kemudian huruf mad bertemu dengan sukun asli. Itu kalau dalam syarah buku dia tulis macam tu lah. Huruf mad bertemu dengan sukun asli. Tetapi kalau orang kita ni mudah nak ingat, huruf mad bertemu dengan huruf yang bersabdu. Betul tak? Huruf mad bertemu dengan huruf yang bersabdu. So confirm dibaca dengan 6 harakat. Itu cara orang kita ingat. Kalau jumpa dengan hamzah, kan? Kalau jumpa dengan hamzah, kita baca dengan 4 harakat. Kalau jumpa selain hamzah, baca 6 harakat. Sebab
huruf mat ni ataupun kita kata ni lah, simbol mat yang kita panggil ombak, rindu lah, misai, pedang, apa semua ni, namanya alamatum mad. Huruf mat kan, tanda mat yang ni. Tanda mat ni dia akan jumpa dengan 3 je. Sama ada jumpa dengan hamzah, jumpa dengan sukun, jumpa dengan sabdu. Tanda mat ni, yang ni kan, dia akan jumpa dengan 3 je. Hamzah, kalau tak hamzah, sukun, kalau tak sukun, sabdu. Dia tak akan jumpa dengan simbol-simbol yang lain. Itu cara kita nak ingat lah. Ya? Kalau boleh ingat, insyaAllah. Itu dia, orang tak trik je lah. Kan, trik. Baik, so kat sini hukumnya mat lazim kalimi musaqqal. Mat lazim kalimi musaqqal. Panjang semestinya 6 harakat sahaja. 6 harakat sahaja. Kemudian lun macam biasalah tuan-puan, ma'arid lisukun. Untuk kalimah ad-dallun ni, dia memang mirip lah macam kalimah surah Fatihah tu, dallin kan. So hati-hatilah, jangan tertukar pula. Ni baris depan ni. Kemudian lam bersabdu tu jadi bagi dia clear sikit bunyi tu. Jangan bunyi lemah gemalai je. Wa ulaika humud dallun. Nampak? Bunyi macam ada tak ada je. So clearkan lam sabdu tu. Wa ulaika humud dallun. Huruf lam huruf lam ni pun dia bersifat tawassut juga. Baik. Lun ma'arid lisukun. MAL. Baik, habis ayat 90. Kita sambung satu lagi ayat insya-Allah. Ni gunnah musyaddadah. Dengung yang sempurna tuan-puan ya. Biasa kita sebut apa? Wajibul gunnah. Kemudian allazi, ni isim mausul ni. Kita sebut alif lam syamsiah juga. Kemudian zi ma asli. MA. Nakafaru rad tafkhim. Kita baca tebal sebab baris depan. Zi nakafaru. Dia bila kata tebal tu jangan kita kumpulkan bunyi dia tuan-puan Nakafaru ru. Dia tidaklah sampai tahap itu. Dia steady je. Yang penting pangkal lidah kita terangkat. Tuan-puan, live saya okey lagi ke setakat ni? Saya nampak tadi dia macam ada buffer sikit, buffering. Kau okey je? Clear tak suara saya? Gambar semua? Saya tak perasan tadi. Sekali pandang tadi nampak macam tengah buffering. An-nabr. Pada lam tadi betul. Lam sabdu tadi. Alhamdulillah okey Ustaz. Baik. Sebab saya pandang depan je tadi. Tak tengok langsung kat bahagian komen ni. Okey. Baik, kita sambung. So, bunyi ra tadi baris depan macam biasa. Kita tebalkan. Kemudian ru. Baik, sini ma asli. Ru ma asli. Wa ma asli. Ini kalau tuan-puan belajar, ada yang guru-guru sebut mat tamkin ke, betul juga sama juga. Waw bertemu waw. Waw mati bertemu waw. Waw mati bertemu waw. Selalunya kalau huruf yang sama ni bertemu dan satu mati satu hidup, sepatutnya dia berlaku idgham. Betul tak? Ni saja nak bincang sikit kat sini. Okey, tuan-puan alert apa saya tuliskan? Kafaru wa ma. Betul tak ejaan dia? Kafaru wa ma. Baik. Kalau kita tengok kat sini, sepatutnya kalau kita belajar kan, huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang hidup sepatutnya jadi idgham. Betul tak? Huruf yang sama, kat situ dah ada unsur tamasul. Pertemuan dua huruf yang sama
Satu mati, satu hidup. Sepatutnya dibaca dengan idgham. Tetapi di sini tuan-puan, kita kena jelas bahawa waw di sini ialah waw mat. Dan kat sini waw yang bukan mat. Oleh sebab itu, bagi menjelaskan lagi kepada pembaca supaya tidak keliru ataupun tidak kita lakukan idgham di sini, maka diistilahkan pula dengan mat tamkin. Tamkin ni maksudnya apa? Menetapkan. Sebab tu kat sini dalam kategori mat tamkin juga sebenarnya. Kalau asas selalu kita belajar ya mat sebelumnya ya bersabdu kan. Tapi kat sini kita sebut apa? Mat tamkin ni maksudnya menetapkan bunyi mat ni. Menetapkan. Ini maksud tamkin. Tamkin. Jelas ke? Maknanya kita menetapkan mat dua harakat di situ tanpa ada unsur idgham, tanpa ada unsur memasukkan kafaru wa ma. Dia takkan jadi begitu. Sebab apa? Ini waw mad. Jadi bila kata waw mat dengan waw yang bukan mat, so sepastinya makhrajnya berbeza. Kat sini al-jauf, rongga mulut. Kan? Kalau yang ni pula, mana? Bibir mulut. Syafatain. Jadi dua makhraj yang berbeza. Dua makhraj yang berbeza. Sebab itulah tidak berlakunya idgham. Sebab apa? Atas perbezaan makhraj ni tadilah. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku pun, dalam kitab-kitab disebut mat tamkin juga di sini. Dan ada pun istilah mat tamkin tu hanya sebagai laqab, sebagai gelaran, panggilan je. Dan memang secara aslinya dari sudut sebutannya memang dibaca dengan dua harakat. Boleh ke? Clear tak tuan-puan? Waw mat bertemu waw berbaris. Yes. Kan nampak macam sama, tapi bukan dia. Okay? InsyaAllah. So, point besar dia ialah beza ni. Beza makhraj. Itu je. Sebab tu tak berlaku idgham. Jelas ke tuan-tuan perempuan? Itu cuma syarah dia je lah. Kalau kita terlupa tak apalah, kita sebut mat asli. Dan yang paling penting sekali, praktikal kita tu betul. Kita baca dua harakat kan. Untuk peringkat, ikut pada peringkat kita lah. Ikut pada level kita kan. Kalau kita rasa boleh ambil tu semua, kita ambil. Kalau rasa tak boleh lagi, tak apa, pelan-pelan. Innal ladzina kafaru wa matu. Ma asli, tu ma asli. Wahum mim mati bertemu kaf. Kat sini apa? Izhar. Izhar syafawi. IZS. Tiba-tiba tulis penuh pula kan. IZS. Cara nak kenal dia, tengok mim yang ada sukun lah. Mim yang ada simbol sukun. Bila kata jelas ni, bukan jelas sehingga kita membuang sifat. Ingat, saya dah sebut banyak kali. Jelaskan tu ialah menjelaskan makhraj dan sifat. So kita tahu mim ni memang datang daripada hidung, jadi tak lari daripada unsur dengung tu. Hatta kalau kita bincang dalam martabat gunnah pun, mim yang sukun ni pun tetap dalam kategori gunnah. Gunnah muzharah, tahapan yang keempat. Muzharah. Dia tidaklah dengung sampai kadar dua harakat tu, tidak. Cuma seadanya. Wahum kufa, dia takkan jadi bunyi yang stuck. Wa matu wahum kuf wahum wahum wa matu wahum kufa. Boleh? Baik, bertemu dengan kaf, izhar. Untuk fa pula, fa bersabdu ni macam biasalah. Kufa dan fa ni kita matikan. Maaf, fa ni matikan. Maaf, panjang kan. Ma asli. Ada alif mat kat sini. Kemudian tanwin bertemu fa. IKH, ikhfa haqiqi. Sembunyikan sebutan ra tanwin tu. Run. Okay, kita sembunyikan di sisi rofa tu. Sebab kita nak sebut rofa kan. So ready untuk sebut fa.
Dan fa ni bersifat nipis, maka nipis ni istifal lah. Jadi dengung kita pun nipis juga. Kuffarun fa runfa runfa. Martabat apa? Awsat. Cantik. Dah hafal lah. Terbaik semua ya. Martabat awsat. Kalau nak jawapan penuh dia macam itulah. Ikhfa haqiqi dibaca dengan tarqiq, nipis, dan berada pada martabat pertengahan. Martabatun awsat. Gitu. Boleh? Baik. Falai nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya ni hukumnya apa? Idgham bi gunnah, IBG. Kat sini naqis, tidak sempurna. Dia dengung tetap ada, jangan kosong. Kalau kita buat secara sempurna, dia jadi hilanglah bunyi gunnah tu, bunyi dengung tu. Falai. Nampak? Dia dah jadi idgham kamil. Maksudnya kita terus masuk pada ya tu. Falai. Jadi kita tak maulah bunyi falai kan. Kuffarun falai yuqbala min ahadihim. Okay, idgham bi gunnah naqis. Itu kalau kita nak istilahkan naqis tu boleh lah. Kalau kita masih lagi tak faham lagi apa naqis kamil pun tu semua, cukup kita jawab idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Okey dah. Dah okey dah tu. Baik, yuqbala untuk huruf qaf. Qalqalah sughra. Betul, qalqalah sughra, tetapi ingat, saya pun selalu pesan pada tuan-puan, sifat isti'la pada qaf tak boleh dihapuskan. Ianya kekal. Okey, ianya kekal. So, nak lantun pun pastikan isti'la itu berlaku, terangkatnya pangkal lidah itu. Falan yuqbala min. Dia takkan jadi yuqa kan, terlalu ringan tu bunyi dia. Falan yuqbala min ahadihim bala min nun min nun yang ada sukun, kita baca izhar lah. Jelaskan jelaskan makhraj dan sifat bagi nun. Min ahadi, tahqiq huruf hamzah ni, jelaskan, jangan mina ni pangkal kerongkong kan. Min aha pangkal kerongkong naik tengah kerongkong. Untuk huruf ha lah, huruf ha kan kita sempitkan pada bahagian injap suara kita ni, tarik dia, suara tertarik tu, tu yang nak bagi jadi pedas tu. Min ahadihim mim mati bertemu mim, hukumnya apa dia? Idgham mithlain. Saya buat macam mana idgham mithlain? IM je kan? Idgham mithlain ataupun idgham syafawi. Kalau ikut nak lebih baik istilahnya tu, sebutlah idgham syafawi, sebab merujuk kepada mim mati tu. Tapi sama je idgham mithlain, mutamathilain kan, sama je istilah tu sebenarnya. Maksud dia tu merujuk kepada pertemuan huruf yang sama, tamasul, sama pada makhraj, sama pada sifat. Jadi kat sini jadi idgham kan. Beza dengan yang waw tadi tu mana? Kat sini kan. Ni sebab beza makhraj. Dan kat sini mim dengan mim sama makhraj, memang sama. Dia tak ada pecahan lain cerita huruf mat ke, tak ada kan. Dia beza dengan waw ni tadi. So kat sini memang confirm berlaku idgham lah. Dan idgham berlaku secara kamil, sempurna. Gunnah tu pun secara sempurna, gunnah kamilah. Min ahadihim, him memang tolaknya sampai ni lah, dengan tahap yang paling atas sekali. Jangan kita duk sembunyi-sembunyikan sebutan tu, takut-takut ke, tak perlu. Cuma kalau yang hidung bermasalah lah, semalam saya cerita kan, macam saya semalam kan hidung sangkut sikit.
Jadi agak sukar untuk buat kat sini. Okey. Secara sempurna. Min ahadihim him mil'ul ardi. Baik, mil. Untuk lam ni, lam. Mil. Huruf lam ni jangan kita beranakkan bunyi dah. Mil. Okey, biasa dah sebut ni kan. Tawassut pada lam. Mil. Kaedah dia macam mana? Pegang makhraj lam tu betul-betul. Mil'ul. Kalau kita lepaskan hujung lidah kita terlalu awal, mil. Tu yang jil. Mil. Biar pegang makhraj tu lama sikit. Bukan lama sangat tuan-puan. Maksud saya ni, lama tu berdasarkan tempo bacaan kita. Kalau lajulah sikit lepasnya tu. Boleh? Samalah juga dengan ul tu, alif lam qamariyah. Izhar qamari. Boleh juga nak sebut tu. ALQ. Huruf ra mati tebal. Okey, ra sukun sebelumnya baris atas. Tebal ardi. Mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Dhahaban. Di tebal. Dot baris bawah tebal ya. Huruf dot tebal. Zal. Huruf zal keluarkan sikit hujung lidah. Okey. Ha macam biasa. Simpulkan. Bukan simpulkan. Tak perlu pedaskan. Kemudian tanwin bertemu waw. Hukum ni apa? Idgham bi gunnah. IBG. Ataupun idgham ma'al gunnah. Betul. Zahaban wala wif. Kat sini idgham bi gunnah naqis juga, tak sempurna. Bila kata naqis ni maksudnya tak sempurna. Dia takkan jadi sempurna. Kalau sempurna, dia akan direct masuk waw terus. Zahabawa bawa. Cuma kadang-kadang kita cuma tambahkan tempo panjang tu. Nampak macam dengung lah. Zahabawa. Konon-kononnya dengung kan. Tapi sebenarnya bi gunnah yang dimaksudkan itu bukanlah kadar 2 harakat tu semata-mata. Tidak. Tapi proses masuk tu. Zahabau kat situ. Dalam proses kita idgham tu, dalam proses memasukkan tu, di situlah yang dimaksudkan bi gunnah sebenarnya. Bukan kadar tu semata-mata. Bila kata bi gunnah tu 2 harakat. Tapi yang kita nak fokuskan ialah pada proses idgham yang berlaku itu. Okey, boleh? Idgham. Gunnah mudghamah. Masya-Allah. Fansafiyah. Mantap. Zahaban walau iftada bih. Baik, walau iftada. Wif, matikan fa macam biasa. Wif tada da mak asli. MA mak asli. Bih. Huruf ba baris bawah B. Matikan ha. Macam biasalah, tak perlu pedaskan ya. Walau iftada bih. Maksilah. Kalau sambung. Tapi kalau tak sambung, dia akan jadi sukun arid je lah macam biasa. Sukun mendatang. Bih. Ha mati. Bih. Tu. Kalau sambung, maksilah. Kenapa panggil maksilah? Sebab mat, bacaan panjang. Mat ni kan maksudnya panjang. Dia akan jadi kalau kita silah je. Kalau kita sambung. Sebab tu nama dia maksilah. Sebab tu dia tak sebut mat jaiz munfasil kan. Walhal dia sama je keadaan dia. Huruf mat bertemu dengan ni. Baik. Tapi kalau perincian dia banyaklah lagi sebenarnya. Jadi mat kat sini sebab dia ada kaedah. Sebab huruf sebelum berbaris, huruf selepas berbaris. Itu tak apalah. Itu dalam kelas kita tu kita cerita panjang lebar lah kan. Cuma ni secara ringkas, istilah silah tu, apa yang kita kena faham, dia akan jadi ketika sambung sahaja. Mat silah tawilah. Bacaan mat panjang yang berlaku ketika silah, iaitu ketika sambung, dan dibaca dengan tawil, dibaca dengan panjang kadar harakatnya.
Boleh? On tak on, tuan-puan? Baik. Walau iftada bih. Kemudian ni waqaf qili ni kita boleh berhenti, tak ada masalah Boleh berhenti dan boleh juga nak sambung. Cuma kalau berhenti tu lebih baik. Ulaika lahum. Baik. Waw ziyadah ni kita tak payah baca. Saya ada terangkan di atas tadi. Kita hanya baca hamzah satu harakat je, u. Kemudian la panjang 4 ataupun 5. 4 lebih baik lah, ya. Dan kat sini MWM mad wajib muttasil. Ika lahum. Mim mati bertemu ain. Izhar syafawi. IZS. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Zal. Baris atas za dan panjangkan 2 harakat. Ada alif mat kat sini, kan? Mat asli. Bun. Tanwin bertemu hamzah. Izhar. Tanwin bertemu hamzah. Izhar hish halqi. Ulaika lahum. Hum. Kasih disiplin sikit kemas sikit bunyi dia. Lahum. Jangan hum. Lahum azabun al bun a. Jelaskan hamzah. Bun alimu. Ali li ma asli. Li ma asli. Okay, tanwin bertemu waw idgham bi gunnah juga. Tanwin bertemu waw idgham bi gunnah naqis. IBG. Sebut idgham bi gunnah pun okey je tuan-puan. Kalau kita dah advance sikit, kalau dah faham dengan baik untuk istilah kamilah ataupun naqisah ni, okey dah tu kalau nak sebut-sebut kan, supaya kita boleh ingat-ingat selalu. Kalau yang rasa belum biasa lagi atau masih lagi proses belajar tu, tak apa, pelan-pelan. Sebut yang mana tahu dulu. Okey, boleh. Ali ulaika lahum azabun alimu wa ma alimu. Dia takkan jadi muwa tu jadi apa, bunyi macam sempurna kan. Jadi dengung ni pastikan bunyi hidung lah. Alimu bu. Kita tutup hidung tu, kita rasa tersekat tu. InsyaAllah kalau ada rasa tersekat tu, maknanya adalah unsur dengung tu. Boleh? Saya baca Puan Maznah punya komen tu, ingatkan nangis tulisnya. Idgham bi gunnah nangis tu. Tak ada gurau je. Tak, saya baca tulisan tu. NAQ apa? Nagis. Ingat nangis tadi. Naqis Baik. Wa ma lahum, ma asli alif mat. Lahum mim mati bertemu mim, sama juga idgham syafawi ataupun idgham mislain, samalah macam atas tadi. Idgham sempurna, masukkan sempurna. Lahum minna. Lahum min, nun mati bertemu nun. Nun mati bertemu nun. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Kalau tadi idgham syafawi, kalau yang ni pula idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah, sama. IBG ya. Dengung, kadar dengung sama juga 2 harakat. Cuma dia punya tahapan tu, dia tahapan yang sempurna lah. Gunnah musyaddadah, tahapan yang pertama. Baik. Kemudian sirin, huruf sa tebal. Huruf sa ni dia huruf yang tebal selamanya kan. Jadi dia takkan berubah. Dia baris atas ke, dia mati ke, dia hidup ke, macam mana keadaan pun tetap dibaca dengan tebal. Okey? Boleh? Gunnah bukan khayshum. Apa tu? Apa maksud tu? Baik, rin ma'rid li sukun. Ni tahu kan? Tu je lah. Simple.
So selesai kita dah bedah berapa ayat ni? 88, 89, 90, 91. Baik. Clear tuan-puan? Baik, insyaAllah. So itu saja untuk hari ni. Habis dah lah. Sekali lagi kita baca sama-sama balik daripada atas sampai bawah ni. Cuma sebelum kita teruskan bacaan ni, saya nak peringat pada tuan-puan sekali lagi, untuk petang ini insyaAllah kita ada usrah santai kita macam biasa. Cuma tajuk kita ni dia relate dengan seminar kita nanti. Okay, iaitu ada apa dengan sifat huruf. Kan? Mungkin tuan-tuan perempuan yang mungkin ada yang mendaftar untuk seminar sifat huruf, dan mungkin ada yang macam masih lagi belum bersedia untuk daftar. Sebab apa? Tak nampak lagi view dia. Jadi macam yang saya sebutkan tempoh hari, kami pihak Izin Ngaji ni mengadakan satu inisiatif lah. Kita buat satu webinar percuma je pada petang ni, insyaAllah pada jam 3 petang. Saya nak sharekan kepada tuan-tuan perempuan ada apa dengan sifat huruf ni, dan apa yang kita nak kena faham dengan sifat huruf ni. Apa beza dengan makhraj? Kadang-kadang biasalah bila kita baru nak belajar kan, kadang-kadang kita keliru dengan istilah-istilah makhraj, sifat. Jadi apa beza makhraj dan sifat ni? Macam mana nak tahu dia? Apa yang kita nak faham pada makhraj, apa yang kita nak faham pada sifat? Jadi insyaAllah perkongsian santai je petang ni. Jadi harap-harap tuan-puan yang menonton live ini boleh bersama saya pada petang ini, 3 petang Jadi untuk dapatkan link, kita buat melalui Zoom, bukan live Facebook melalui Zoom. So untuk dapatkan link Zoom tu nanti tuan-puan kena masuk dululah dalam Telegram Izin Ngaji Warrior tu. Kalau yang dah masuk, alhamdulillah, kata apa, clear lah kan. Cuma dapatkan link je pada jam 3 petang. Yang belum masuk, tuan-puan boleh tekan link di bawah. Siapa yang pakai phone kat bawah kot, okay, tekan see more tu, ada satu link Telegram Izin Ngaji Warrior. Tuan-puan tekan tu dulu. Jadi dah ada 2 step lah. Siapa yang tak pernah ataupun buat pertama kali join kita punya live pada pagi ni, ada 2 step. Pertama, masuk dalam Telegram Izin Ngaji Warrior. Nama grup Telegram tu Izin Ngaji Warrior. Dan untuk dapatkan link tu pula dalam grup tu, ada 2 step lah. Kena masuk grup dulu baru boleh dapat link Zoom. Kalau yang dah masuk dalam Izin Ngaji Warrior, maka tak ada apalah. Kan? Tunggu je lah jam 3 petang nanti akan keluar lah linknya. InsyaAllah kita akan bagi dalam 15 minit awal. So tuan-puan boleh prepare lah masuk. Santai-santai je tuan-puan petang ni, insyaAllah. Saya dah daftar kali kedua. Kali pertama pening. Biasalah tu awal-awal. Saya belajar sifat pun macam sampai sekarang pun belajar lagi kan. Kita bertanya, sentiasa merujuk-rujuk orang-orang yang alim kan. Sama tuan-puan, kita bersama. Saya pun kadang pening juga. Kalau tuan-puan pening, saya pun, kita sama je 2 kali 5. Sama-sama pening. Kan? Terima kasih Ustaz Many. Terbaik. Jadi insyaAllah itu saja untuk petang ni. Dan saya nak maklumkan untuk esok, sebab kita semua tahu kan esok public untuk di Perak lah, Hari Keputeraan kan. So saya pun bercuti. So bila ada peluang cuti ni, saya nak cuti jap. Minta maaf tuan-puan So esok kita tak bersama untuk sharing tajwid ni. Kita sambung nanti hari Isnin insyaAllah. Boleh? So tuan-puan boleh buat hal masing-masing lah esok. Apa pun jangan lupa untuk baca Quran. Baik, untuk task kita pada hari Isnin nanti. So yang ni clear webinar petang ni, insyaAllah jam 3 insyaAllah. Sebelum tu ni, untuk hari Isnin nanti kita akan sambung sampai ayat 93. Hari Isnin nanti kita akan sambung sampai ayat 93 tuan-puan. Sampai ayat 90, macam sikit sangat pula. 94 lah. 94. Okey. Tu nanti kita sambung pula hari berikutnya. Nanti saya bagi tahu lah. Okey, esok cuti. Ustaz tinggal sokmo. Tak ada lah.
Kejap cuti-cuti. Okey, baik, itu saja. Nanti untuk lampiran muka surat 61 ni insyaAllah dalam Telegram nanti akan diberikan. Semalam kita dah bagi muka surat 60. So boleh refer situ. Baik, jom tuan-tuan dan puan, kita sebelum kita akhiri live kita ni, jom kita baca dulu sama-sama. Okey, dah sedia ke semua? Baik, kita mulakan insya-Allah. Tarik nafas dalam dalam. Cuti ke mana? Cuti kat rumah je. Hari ni jadi ayah saya. Semalam kakak saya, hari ni jadi ayah saya. Tu je lah, doakan mereka semua panjang umur, murah rezeki insya-Allah. Itulah cadang nak pergilah buat apa? Celebrate sikit kan, tengah kakak saya ada balik ni. So nak sambut lah dua-dua sekali tu. Cadangnya nak buat esok lah. Tapi tak lah pagi-pagi subuh SPI tu kan, lewat lah sikit. Macam tu lah. Baik, jom, dah sedia semua? Fokus pada bacaan kita, insya-Allah. Kita mulakan. Saya baca dulu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim falan yuqbala min ahadihim ذهبا ولو افتدى به فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi selesai bacaan kita hari ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Moga kita berjumpa lagi pada hari Isnin nanti. Esok tak ada esok tak ada. Baik, terima kasih yang mendoakan kesejahteraan, panjang umur buat ayah saya, ayah tercinta, dan kakak saya lah. Kakak saya semalam, ayah saya hari ni. Okey. InsyaAllah doakan yang baik-baik ya. Ustaz nak tanya. Kejap. Ustaz nak tanya sikit. Apa dia tu? Buat Safiah. Boleh pula tanya dulu kan. Terus je bagi soalan. Apa tu? Nasirin mak asli ke? Tu betul. Tuan Tajamani. Kejap saya buka balik. Yang ni kan. Ni mak asli. Ni. Saya lupa tulis kot. MA Dia idgham bi gunnah. Nun tu dengung 2 harakat. Min na 2 harakat. Sirin. Rin ma'arif disukun 246. Boleh? Alright. Nanti saya share untuk muka surat 61 ni So, itu saja untuk hari ni tuan-tuan dan puan. Terima kasih diucapkan. Jom kita tutup dulu dengan bacaan doa tilawah. Ya tu nampak ada yamat tanda alif kecil. Ini bukan puan dah tahu ke soalan tu? Itu kan alif maksurah kan? Alif maksurah. Kemudian diletakkan alif saghirah, alif kecil tu untuk menandakan bahawa ianya dibaca secara mat 2 harakat. Tu je. Clear ke? Ustaz muda, ayah mesti muda.
Ayah saya 50-an lah. 55 tahun ni kot, tak silap saya. Tapi dah 50-an lah. Rasanya bahaya tuan-puan juga tu rasanya tu. 50-an. Oh, hilang ingatan pula. Sorry. Okey. Baik, insyaAllah jom kita tangguhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, Alhamdulillah. Selesai sudah pengajian kita pada hari ini. Jangan lupa hashtag kita tuan-puan, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, InsyaAllah Quran akan menjaga kita. So jangan lupa janji kita pada petang ini InsyaAllah pukul 3 ya. Dapatkan link Zoom dalam grup Telegram Easy Ngaji Warrior. Bersama saya pada petang ini webinar Ada Apa Dengan Sifat. Itu saja. Mohon maaf andai ada salah silap dalam bicara saya. Okey. Kita jumpa pada hari Isnin nanti insyaAllah. Selamat berhujung minggu kepada tuan-tuan perempuan yang nak berjalan hujung minggu ni. Mungkin ada yang bercadang nak ke Cameron ke, nak naik ke Tanah Rata ke, nak mari ke Ipoh ke, mana dah tahu. Roger kan. Kalau ada kesempatan insyaAllah, mana dah tahu boleh berjumpa kan. Baik. So itu sahaja. Ustaz anak sulung ke? Tak. Saya anak nombor 2. Saya ada kakak saya. Birthday dia semalam lah. Kan yang tadi saya sebut tu. Boleh? So itu sahaja insyaAllah. Tak ada apa dah kot. Pukul berapa ni? Pukul 10.05. Baik. So itu sahaja tuan-puan. Saya undur diri dahulu. Sama-sama kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Maaf diterima. Okey, insyaAllah. So itu saja tuan-tuan puan. Saya undur diri dahulu. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan dulu halu telinga kita untuk penutup. Jumpa lagi. Bye-bye. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku.
dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhanmu, walau sedar aku milikmu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Ku sering berjanji depan-Mu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis kerana-Mu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alba, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat.